Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ain Nabila dan terima kasih kerana menyaksikan AADK TV menerusi laman YouTube Mr. AADK. Dan pada hari ini kami bawakan kepada anda segmen Mr. Ask Mr. AADK bersempena dengan Hari Antirada Antarabangsa 2021 yang juga dikenali sebagai HADA. Jadi sebelum kita teruskan dengan segmen Ask Mr. AADK pada hari ini, jangan lupa untuk ikuti perkembangan media sosial AADK di laman YouTube Mr. AADK, Instagram AADK.Malaysia, Facebook Agensi Antirada Kebangsaan Malaysia dan juga Twitter AADK Malaysia. Jadi bersempena dengan tema HADA pada tahun ini iaitu Kongsi Fakta Dadah Selamatkan Nyawa, kita bawakan dua orang tetamu jemputan khas daripada Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Serendah atau PUSPEN Serendah. Dan tetamu kita yang pertama dikenali sebagai Puan Nur Azizah binti Syamsuddin yang juga merupakan seorang pegawai pemulihan di PUSPEN Serendah ini dan juga Encik Amin yang merupakan klien PUSPEN Serendah dan juga pesakit HIV. Jadi apa khabar Puan? Apa khabar hari ini, sihat? Baik, Encik Amin, okey hari ini? Okey, jadi hari ini untuk segmen Ask Mr. AADK pada hari ini kita akan bersesuaikan dengan tema Hari Antirada Antarabangsa pada tahun ini iaitu Kongsi Fakta Dadah Selamatkan Nyawa. Okey, jadi untuk Puan, saya utarakan soalan yang pertama. Mungkin Puan boleh terangkan serba sedikit tentang peranan atau tugas Puan sepanjang bertugas di PUSPEN Serendah. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam pemulihan. Saya Nur Azizah binti Syamsuddin yang merupakan salah seorang pegawai pemulihan di PUSPEN Serendah ini. Terima kasih kepada Puan yang bertanya. Di segi apa orang kata tanggungjawab dan tugas saya di sini adalah berkaitan menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling lah. Itu yang orang kata yang pertama lah, yang utama, memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pada klien. Bimbingan kaunseling tu dia banyaklah, kaunseling individu, kaunseling kelompok dan juga kaunseling keluarga. Selain daripada itu juga saya juga berperanan sebagai orang kata pengajar melalui kelas-kelas transformasi yang telah diatur. Saya juga bertindak sebagai pengajarlah kepada klien untuk memberi pengetahuan dan kemahiran untuk bebas dadah dan kekal pulih lah. Selain daripada itu juga saya juga menjalankan sesi-sesi yang berkaitan dengan program terapi kekeluargaan lah. Atau sesi-sesi encounter, sesi peer yang mana sesi ini membantu pembentukan semula tingkah laku yang positif lah. Selain daripada itu juga saya juga ada menjalankan program-program motivasi, pencegah relax yang dululah sebelum PKP ni yang melibatkan pihak-pihak luar yang di bawah peruntukan yang disediakan oleh pihak ibu pejabat lah. Dan juga ada lain-lain arahan yang berkaitan dengan pemulihan macam pemeriksaan asrama, ya, pemeriksaan orang kata kebersihan dan juga bertindak juga sebagai orang kata landscape bunga dan sebagainya lah. Jadi peranan Puan lebih kepada sebagai seorang kaunselor lah, memberikan bimbingan kepada klien. Ya. Jadi bagaimana dengan Encik Amin pula? Mungkin boleh kongsikan pengalaman bagaimana terjebak dengan penagihan dadah ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Amin. Saya mula terjebak dengan dadah masa saya duduk umur hostel dekat kilang. Saya kerja kilang dulu, habis sekolah. Masa tu kebanyakan yang saya tinggal sekali dengan kawan-kawan serumah tu mengambil dadah. Jadi faktor rakan jugalah mengambil dadah ni. Rakan dan sikap saya juga ingin mencuba. Sebab tu bila kawan-kawan tengok dia orang hisap dadah tu, timbul keinginan saya nak mencuba. Masa dia orang cakap boleh hilangkan stres lah, boleh kerja rajin lah. Jadi dah berapa tahun ambil dadah tu? 26 tahun. 26 tahun tempoh mengambil dadah. Mana sampai sekarang, sampai sebelum masuk ke pusat ni, tempoh ambil dadah tu 26 tahun lah.
Jadi boleh kongsikan mungkin jenis-jenis dadah yang diambil semasa tempoh 26 tahun tu? Heroin, morfin dan piguda. Heroin, morfin dan piguda. Jadi apa ketagihan yang paling lama sekali antara ketiga-tiga dadah tu? Morfin. Morfin lah. Mungkin ada kesan bila ambil morfin tu, kesan terhadap badan ke, terhadap mental ke semasa mengambil dadah tu? Ada kesan tubuh lah, jadi kurus. Cara pemakaian kita jadi tak terurus dan kurang pergaulan dengan masyarakat lah. Kalau dari sudut mental atau fikiran tu rasa macam mana? Fikiran ada juga suka menyendiri, duduk seorang-seorang, tak nak bergaul dengan orang. Jadi pergaulan dengan orang sekeliling tu memang jadi terkesan lah bila ambil dadah. Jadi mungkin ada pengalaman lain yang melibatkan dadah yang nak dikongsikan? Mungkin bila ambil dadah tu pernah ditangkap ke sebelum ni, ada ke? Pernah ditangkap. Saya duduk penjara 5 kali. 4 kali kes dadah. Pasal memiliki dadah dan 1 jenayah. Okey. Jadi begitulah perkongsian Encik Amin mengenai pengalaman beliau sebagai seorang bekas penagih dadah dan juga perkongsian oleh Puan Nur Azizah berkenaan dengan peranan beliau sebagai seorang pegawai pemulihan di Pusat Serendah. Jadi jangan ke mana-mana, kami akan kembali sebentar ini. Teruskan bersama dengan Ask Mr. AADK. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kembali kita dalam segmen Ask Mr. AADK dan sebentar tadi kita telah berkongsi sebersedikit tentang peranan seorang pegawai pemulihan di Pusat Serendah dan juga pengalaman seorang bekas penagih dadah berkaitan dengan bagaimana dia terjebak dengan isu penagihan dadah. Okay, jadi Puan Nur Azizah, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Mungkin Puan boleh terangkan sebersedikit tentang perbezaan antara proses kaunseling yang kita berikan kepada klien HIV dan juga klien bukan HIV. Okay. Sebenarnya dari segi kaunseling lah, perkhidmatan bimbingan kaunseling yang telah disediakan tu tiada bezanya lah untuk pesakit HIV dan bukan HIV. Cuma untuk pesakit HIV ni kita lebih fokus kepada isu-isu kesihatan dia pada peringkat awal kemasukan lah. Dia macam biasa, macam kita ada jadual kaunseling tu. Kalau individu kita biasanya sebulan sekali, sesi kelompok sebulan sekali, tapi kita macam biasa, maksudnya seperti klien-klien lain juga, dia mesti mengikut jadual yang telah ditetapkan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya awal kemasukan kita lebih fokus kepada masalah kesihatan dia dulu. Kita sokongan emosi lah, makna mental dia dulu. Kita tengok macam mana dia boleh terima ke tak pasal penyakit dia tu. Maksudnya kita lebih fokus, kita tak bagi lagi dia proses-proses berkaitan dengan dadah lagi. Kalau kita lebih clearkan dia punya sokongan emosi dulu. Maknanya kita kuatkan dia punya mental dulu, baru kita buat step-step yang lain lah. Untuk HIV lah, itu perbezaan dia sikit lah. Macam kalau klien-klien bukan HIV ni, kita dia tak ada isu-isu yang lebih mendesak pada HIV lah. Rasanya pesakit HIV ni bila disahkan dia ada HIV, di situlah isu dia berlaku lah, isu pada diri dia lah. Dari segi konflik pada diri itu berlaku. Jadi saya kebanyakan kat sini lah, kita lebih fokus kepada isu-isu mental dia dan isu-isu kesihatan dia lah. Biasanya kalau pesakit yang dah masuk kat sini daripada pusat-pusat lain, dia lebih kepada masalah kesihatan lah. Dia ada jangkitan yang kata kudus dan sebagainya, kita kena fokus yang tu dulu. Baru kita boleh buat sesi-sesi kaunseling seterusnya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya kalau klien yang HIV ni, dia ada masalah, dia tak sihat, kita akan pergi ke asrama lah, orang kata bedside, maknanya
kaunseling tepi katil lah. Okey. Ataupun di bilik rawatan kita pergi juga. Ikut jadual tu. Kalau lawatan dia, kalau ikut jadual 11 kali, kalau dia tak boleh turun, kita akan pergilah ke asrama untuk melawat dia dan juga untuk kaunseling. Itu yang kedua. Yang keempat, biasanya proses-proses kaunseling ni untuk HIV ni kita lebih fokus pada peranan keluarga lah. Sebab itu fokus yang penting. Macam klien-klien bukan HIV ni, family dia mungkin masih lagi menerima kan. Kalau HIV ni dia agak susah, kita kena susah sikit, kita kena orang kata bagi support lah, maklumat yang lebih jelas pada keluarga. Kadang-kadang keluarga ni dia takut di segi jangkitan lah. Jadi itulah peranan kaunselor yang berbeza daripada klien yang biasa lah. Yang biasa pun kita peranan keluarga kita titik balik tu. Yang ni lebih lagi lah sebab kita kena bagi maklumat yang jelas tentang jangkitan HIV lah. Dan itu juga kita kerjasama dengan unit perubatan lah. Jadi pada pandangan Puan, dari sudut cabaran menangani pesakit HIV dengan klien biasa, mungkin ada mungkin Puan boleh kongsikan satu ketika tu, ini pengalaman saya lah. Boleh. Dia disahkan ada HIV. Ini pengalaman saya di segi cabaran lah. Dia tak pernah balik lebih kurang 10 tahun lah. Rumah. Jadi dia tak tahu family dia di mana. Jadi saya mengesan lah. Waris dia tu melalui pihak polis, pihak ADK tu dah dapat lah. Tapi dari kita dah buat perjumpaan lah. Family pun rupanya orang kat sini je, orang dekat Kuala Kubu. Jadi dah datang lah melawat ke pusat. Tapi isunya di sini, dia bimbang pula sebab masa tu dia dah disahkan HIV. Dia masuk kat sini ada HIV. Jadi di situlah konflik berlaku dan dia ada macam menghadapi tekanan yang berat lah pada dia. Sampai dia orang kata buat perkara yang tak elok lah. Macam dia gaduh dan sebagainya lah. Sedangkan rupanya bila saya menerokai dia punya orang kata perasaan dia dan sebagainya tu, rupanya dia takut pula. Mula-mula dia kata nak mengesah waris dalam dah dapat dah kan, dah berjaya dah. Yang kedua tu dia bimbang penerimaan keluarga pula. Dan daripada sharing dari segi sesi kelompok, yang saya tambah sikit lah, biasanya untuk HIV ni kita lebih pada kelompok lah. Untuk dia sharing, maknanya yang dah lama dapat HIV, dia akan sharing kepada yang baru dapat. Maknanya pengalaman dia, macam mana dia menghadapi keluarga kepada klien-klien yang baru ni, yang baru dapat tahu HIV. Itulah dia sokongan orang kata rakan sebaya lah. Jadi pesakit HIV ni dia lebih kepada perasaan takut akan penyakit. Takut dan bimbang terutama pada penerimaan keluarga lah. Dan juga orang kata dari segi masalah jangkitan penyakit yang dia kena hadapi lah. Okey, faham. Lebih kepada perasaan penerimaan keluarga selepas ini. Bagaimana dengan Cik Amin pula? Mungkin boleh ceritakan bagaimana dapat tahu dijangkiti penyakit HIV? Saya dapat tahu jangkitan HIV masa saya masuk penjara Sungai Buloh tahun 2000. Sebelum tu saya tak tahu lagi. Bila masuk sana, dia orang ambil darah. Sebab orang baru semua dia orang ambil darah kan. Dari situ saya dapat tahu. Saya dapat. Jadi apa perasaan Cik Amin masa mula-mula dapat tahu dijangkiti HIV tu? Kecewa juga. Macam nak menyendiri, tersisih daripada orang. Jadi adakah Cik Amin macam boleh agak yang Cik Amin mungkin dijangkiti HIV berdasarkan rutin harian semasa penagihan tu? Mungkin ada terdetik sebelum tu, aku ni kena HIV ke apa? Mungkin ada ke perasaan macam itu? Dia dapat rasakan kesihatan kita semakin kurang. Jadi bila dimasukkan ke Puspen serendah ni, apa perasaan Cik Amin masa mula-mula masuk ke sini tu? Masuk ke sini, pasal sini pusat itu HIV. Saya tak terasa apa sebab kebanyakan penghuni-penghuni kat sini, klien kat sini HIV. Tak terasa tersisih lah dengan orang lain. Jadi masa Cik Amin kat sini tu, sokongan yang diterima tu
adalah daripada rakan-rakan di sini dan juga pegawai kaunseling yang ada. Daripada pegawai tak ada tersedih lah kat sini. Pernah rasa mungkin satu saat tu pernah rasa macam menyalahkan diri sendiri atau rasa nak putus asa ke, ada ke? Ada juga masa mula-mula nak dapat tahu penyakit. Jadi kalau Cik Amin nak bezakan perbandingan masa mula-mula masuk ke Puspen Serendah dengan sekarang, boleh Cik Amin ceritakan sikit perasaan tu? Mula-mula masuk tu saya kurang sikit bergaul dengan orang. Saya menyendiri. Tapi lama-kelamaan saya dapat terima lah. Sebenarnya sekarang dah boleh fokus kepada kehidupan, maknanya untuk bentuk sokongan yang diberikan tu menjadikan Cik Amin lebih kuat lah sampai ke hari ini. Okay, jadi begitulah sedikit perkongsian mengenai pesakit HIV kita. Dia berkongsi pengalaman beliau bagaimana dia dapat tahu dijangkiti penyakit HIV dan juga kita dapat tahu sedikit tentang perbezaan proses kaunseling di antara klien HIV dan juga klien bukan HIV. Jadi jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini. Teruskan bersama dengan AADK TV. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bertemu lagi kita dalam rancangan segmen Ask Mr. AADK, dan sebentar tadi kita telah berkongsi sedikit tentang proses kaunseling yang ditawarkan kepada klien HIV dan juga klien bukan HIV, dan juga pengalaman Encik Amin apabila dia mengetahui dijangkiti penyakit HIV. Jadi kita kembali lagi bersama Puan Nur Aziza selaku pegawai pemulihan di Puspen Serendah. Okay, jadi Puan, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Boleh Puan terangkan bagaimana ataupun apa perbezaan antara program pemulihan yang ditawarkan oleh Puspen Serendah kepada klien bukan HIV dan juga klien HIV? Okey, baik Puan ya. Untuk perkhidmatan berkaitan dengan pemulihan ya. Untuk HIV dengan bukan HIV dia sama saja. Okey. Cuma ada beberapa perkara lah yang kita ambil berat pasal pesakit HIV ni. Yang pertama dari segi program tu, maksudnya dari segi projek terapi kerja tu kita lebih terhad kepada kalau ada aktiviti yang berisiko, contohnya kerja di dapur, kita tidak galakkan dia lah. Ataupun yang melibatkan benda-benda tajam. Terutama pisah, kita tak galakkan dia menyertai projek tersebut lah. Dan juga kepada yang kurang sihat, yang ada masalah-masalah kesihatan lain, kita galakkan dia bekerja kepada aktiviti yang lebih ringan lah. Terutama aktiviti yang melibatkan kebersihan lah. Maknanya kita tidak biarkanlah dia duduk tak ada projek, tak ada aktiviti. Kita galakkan dia menjalani aktiviti walaupun dia kurang, tapi aktiviti yang lebih ringan lah. Yang sesuai dengan status kesihatan dia pada masa itulah. Yang pertama. Yang kedua, dari segi kerohanian, keagamaan tu sama. Cuma perbezaan di sini ada sikit lah. Mungkin untuk pesakit HIV ni kita tempatkan dia di asrama yang berasingan lah. Supaya tiada orang kata kita mencegah jugalah di segi walaupun kata jangkitan tu melalui perkongsian jarum dan seks, tapi kita juga orang kata mengambil langkah-langkah berjaga-jagalah untuk asingkan dia ke asrama lain lah. Itu dari segi perbezaan dia. Lain-lain untuk program, untuk sesi konseling, masa saya cakap tadi lah, untuk konseling sama saja, cuma kalau yang sakit tu kita pergi melawat, kita buat konseling dekat asrama lah. Ya. Jadi selain itu program-program berkaitan dengan kelas transformasi, perbebasan, semua dari segi konsep dia lebih kurang sama. Cuma kalau yang ada yang kritikal, kita akan buat perbebasan awal lah, dan kita rujuk kepada pihak keluarga sama ada keluarga boleh terima ke tak. Okey, selain daripada tu perbezaan dia kita lebih sikit lah pada HIV ni di segi terapi sokongan. Lebih sikit lah. Contohnya terapi sokongan kepada dia bila dia ada HIV ni, dia mungkin akan kehilangan kerja.
kerja, kita akan bagi terapi sokongan dari segi orang kata mencari orang kata penempatan lah bila dia bebas nanti untuk dia tempat tinggal selepas dibebaskan daripada puspen ini ya. Contohnya dari segi kata tempat-tempat yang pusat pembelian MAIS ataupun NGO yang boleh menerima lah termasuk dia sebab kita kena planning lebih untuk HIV ni lebih orang kata lebih berat sikit kita punya tugas lah sebab dia banyak di segi motivasi dia lah dia jadi sedikit lemah lah, betul tak? Dari segi pekerjaan mungkin dia akan kehilangan kerja, lepas tu sokongan dari segi keluarga, komuniti pun mungkin biasanya kita akan buat program integrasi lah juga, jemput pihak-pihak terutama ahli lembaga pelawat untuk memberi ceramah dan juga kata aktiviti bersama dengan pesakit-pesakit HIV lah supaya dia dapat menyenangkan dari segi penerimaan masyarakat lah. Jadi kiranya perbezaan program pemulihan tu tidaklah begitu ketara. Tapi dia lebih terapi sokongan lah, emosi lebih sikit lah. Untuk pesakit HIV kita bagi emosi lebih sikit. Emosi lebih dan perubatan. Perubatan kena lebih sikit lah. Kena lebih sikit untuk pesakit HIV. Kiranya jumlah ubat ke ataupun dari segi dia selalu dia pesakit HIV ni dia ada jangkitan lain. Dia mudah demam, mudah batuk. Jadi kita bila sesi datang je macam kita akan tanya kesihatan dulu. Fokus kesihatan dulu pada benda-benda lain. Kalau dia kata tak sihat, adakah kata kamu nak menerima rawatan dan sebagainya. Kalau dia kata nak, kita bukan terpaksa, banyak kita kena dahulukan kesihatan dia dulu dan kita akan rujuk pada MA lah sebelum kita teruskan sesi-sesi lain. Mungkin pesakit HIV ni imunisasi badan dia lebih rendah lah klien biasa, mudah terjangkit. Jadi kita kena bagi perhatian yang lebih lah kepada pesakit HIV ni. Pertama emosi dia lah dan juga keluarga. Peranan keluarga dalam proses penting lah. Itu beza sikit lah. Jadi untuk Encik Amin pula, bagaimana, apa yang menyebabkan Encik Amin terdetik hati untuk menjalani kepulihan di sini, atau lebih mudah kita kata nak berubah ke arah yang lebih baik tu? Saya mula terdetik nak berubah pasal saya fikir umur saya dah makin lama dah dah itu nak sampai 50 dah. Kiranya mula menagih tu umur 20-an lah. Umur 20. Okey. Jadi apa yang menyebabkan Encik Amin rasa nak berubah tu? Sebab faktor keluarga, sebab isteri saya pun masih setia lagi dari kahwin. Sampai sekarang. Anak-anak lagi. Jadi kiranya faktor untuk membahagiakan keluarga tu menjadi faktor utama lah untuk berubah. Masa di luar, pernah berdepan dengan stigma masyarakat ataupun orang kata bila kita ada HIV ni mungkin orang macam bagi kata-kata yang tidak sedap didengar ke, ada ke? Ada juga daripada orang-orang sekeliling lah. Tak nak dekati lah punya pesakit HIV ni. Sebab dia orang pengetahuan dari tentang penyakit HIV itu sendiri. Jadi stigma tu yang menyebabkan Encik Amin menerima kata-kata sebegitulah. Tapi dari segi keluarga memang setakat ni sokongan 100%. Pasal doktor dah bagi tahu dah penyakit HIV ni boleh berjangkit dengan 3 cara kan. Apa 3 cara tu? Boleh kongsikan? 3 cara tu melalui seks, tukar jarum, darah ke? Suntikan. Okey. 3 cara tu saja untuk kita menjangkitkan HIV. Jadi lain-lain tu tak ada pun sebenarnya kan. Mungkin Encik Amin ada sedikit pesanan kepada masyarakat di luar sana sebagai seorang bekas penagih dadah dan juga seorang pesakit HIV. Saya nak berpesan pada masyarakat kat luar tu, jagalah dan pantau anak-anak masa muda ni yang takut mudah terjebak dengan dadah. Pasal golongan remaja ni mudah ikut dengan pengaruh kawan-kawan, tak ingin mencuba.
Okey, mungkin dari pihak Puan pula, mungkin Puan ada sedikit nasihat kepada orang awam di luar sana dan juga harapan Puan sendiri sebagai seorang pegawai pemulihan di Puspen Serendah. Okey, bagi saya lah yang lama lah berkecimpung dengan masalah penggunaan dadah di kalangan masyarakat Malaysia ni. Bagi saya yang pertama untuk HIV sokongan lah. Kata terapi sokongan yang saya tengok memainkan peranan, terutama macam kita kat sini memang kita ada program-program lah yang diatur, tapi kalau pihak luar tidak memberi sokongan yang sepatutnya, yang seharusnya, jadi mungkin kekuatan yang ada pada klien-klien tersebut agak sedikit tidak orang kata tidak meningkat lah. Jadi dengan adanya program yang dijalankan di Puspen ini dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, terutama pada keluarga lah dan juga komuniti kita, ya, komuniti NGO, jaringan pihak luar tu, mungkin bukan mungkin lah kata dapat kita mencapai lah proses-proses pemulihan kepada klien-klien tersebut lah. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya lah kepada klien-klien di Puspen supaya mengambil peluang untuk berubahlah melalui program-program yang diatur dengan sempurna. Dan bagi saya sebagai pemulihan, saya percaya dan saya yakin anda semua ataupun klien-klien kita ni mempunyai ruang dan peluang untuk berubah dan melakukan perubahan. InsyaAllah saya yakin dengan adanya sokongan semua pihak, masalah-masalah penggunaan dadah ataupun proses-proses pengekalan yang kekal pulih untuk klien-klien ini dapat diteruskan sepanjang hayat. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi begitulah sedikit perkongsian daripada pegawai pemulihan kita, Puan Nur Azizah, dan juga klien AADK kita, Encik Amin. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Azizah kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini, dan juga Encik Amin kerana sudi bersama meluangkan masa berkongsi pengalaman sebagai seorang klien AADK untuk dijadikan pengajaran kepada orang awam di luar sana. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti perkembangan AADK di laman media sosial YouTube Mr. AADK, Facebook Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia, Instagram AADK.Malaysia dan juga Twitter AADK Malaysia. Jadi kepada anda yang ingin mengutarakan sebarang soalan ataupun ingin mendapatkan khidmat kaunseling daripada AADK, anda boleh hubungi kami di talian 0389112233 ataupun talian 019-626-2233. Sentiasa ingat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak fizikal, tidak bersentuhan atau bersalaman antara satu sama lain dan sentiasa membersihkan diri. Semoga kita berjumpa lagi di segmen yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut.